Sebelum kita mula, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media yang hadir pagi ini. Aku mấy chị là tôi phát ra cháu sang học, nó rằng là sẽ用马来文哈来组织今天在早上的记者会。Isu yang ingin saya ketengahkan pada pagi ini ia berkenaan dengan kata. Ya. Sekali lagi Pakatan Harapan cakap tak suka bikin. Sebelum ni mereka dilihat kerap melaung-laungkan bahawa parti mereka tidak akan bersekongkol dengan ahli politik kata dan anti dengan tindakan lompat parti. Kini pendirian mereka berubah. PH hanya akan menyokong tindakan si kata apabila ia memberi manfaat pada mereka. Malah bukan itu saja, mereka turut bersama menumbangkan kerajaan Melaka sehingga perlu diadakan PRN di dalam keadaan negara yang masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Kami menyeru kepada rakyat Melaka agar menggunakan kebijaksanaan dan peluang keemasan ini untuk memberi pengajaran kepada kata politik sekaligus menghukum PH kerana mencalonkan individu yang bertanggungjawab menyebabkan kejatuhan kerajaan Melaka. Episod kata politik ini harus ditamatkan dan saya yakin orang-orang Melaka, pengundi-pengundi Melaka mampu untuk menamatkan episod yang tidak diingini ini. Saudara-saudara sekalian, pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini dia lagu yang kegemarannya ialah lompat si kata lompat. Beliau telah mengumumkan bahawa mereka menerima 2 bekas wakil rakyat UMNO yang telah menyebabkan kerajaan negeri Melaka tumbang untuk bertanding di bawah tiket PH pada PRN Melaka yang dijadualkan akan berlangsung pada 20 November. 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melaka tersebut ialah Datuk Seri Idris Harun bagi kursi Asahan dan Datuk Azman Hassan bagi kursi Pandai Kundu. Keputusan PH ini bukan sahaja memakan diri, malah ia juga merupakan satu pengkhianatan terbesar kepada rakyat Melaka. PH dilihat merestui amalan lompat parti walhal ianya ditentang sebelum ni. Apa yang lebih mengecewakan, PH telah bekerjasama dengan ahli politik kata ini untuk menggulingkan kerajaan Melaka, sedangkan mereka tahu kita masih belum bebas daripada pandemik COVID-19. Ini jelas menunjukkan PH tidak kisah langsung dengan kesihatan dan keselamatan rakyat Malaysia, asalkan impian mereka untuk berkuasa tercapai. Sebagai pimpinan tertinggi PH, Anwar telah melakukan tindakan yang paling memalukan dalam kemeluk politik Melaka. Sebelum ini, Anwar dan PH tidak boleh menerima jika ahli-ahli politik mereka melompat ke parti lain. Mereka mungkin akan dituduh sebagai tidak bermaruah, mereka dikutuk, mereka dicaci kerana mengkhianati rakyat dan sistem demokrasi negara. Tetapi kini, apa yang terjadi? Apabila ada wakil rakyat dari parti lain lompat ke PH, mereka bukan sahaja dipertahankan oleh PH, malah turut diangkat sebagai hero dan menjadi calon mewakili PH dalam pilihan raya. Walaupun kita nak sebut DAP lah, walaupun DAP buat kecewa dengan sekutunya dalam PH iaitu PKR dan Amanah kerana memilih 2 bekas wakil rakyat UMNO untuk mewakili PH, namun DAP menerima hakikat dengan hati terbuka bahawa PH telah menerima masuk kata di dalam parti mereka. Ini kerana ahli politik kata ini bertanding di bawah tiket PH dan DAP juga berada di bawah payung PH. Secara mudahnya, walaupun DAP tidak bersetuju dengan tindakan Anwar, tapi DAP tidak dapat lari daripada hakikat bahawa mereka duduk dan bersekongkol dengan Pakatan Harapan iaitu PKR dan Amanah.
Ini kronologi dia lah apa yang berlaku. Pada 4 Oktober yang lalu, adun Sungai Udang ketika itulah Datuk Seri Idris Harun dan juga adun Pantai Kundo Datuk Nur Azman Hassan, begitu juga Datuk Nur Afendi Ahmad dan Datuk Nur Hisham Hassan Bakti mengumumkan menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Melaka, pimpinan Ketua Negeri Melaka Datuk Seri Sulaiman Ali. Kemudian Sulaiman terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka bagi membolehkan PRM Melaka diadakan selepas cadangan yang dikemukakan olehnya mendapat perkenan yang di-Ketua Negeri Melaka. SPR kemudiannya menetapkan 20 November sebagai hari mengundi bagi PRM Melaka. Pada 18 Oktober, Anwar bersama pengerusi DAP Melaka iaitu Teko Kiew pada waktu selain Teko Kiew, begitu juga Adun Kesidan Alexia, Adun Kota Laksamana Melaka Lau Chi Leong serta Adun Aikro Kek Ji telah mengadakan perjumpaan dengan 4 orang ahli politik katak yang bertanggungjawab menyebabkan Kerajaan Negeri Melaka tumbang. Manakala pada 31 Oktober, Anwar secara terbuka mengakui 4 ahli politik katak itu menarik sokongan mereka terhadap Ketua Menteri Melaka selepas bertemu dengan pucuk pimpinan PH sehingga membawa kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka. Pada 6 November yang lalu, Anwar secara rasmi mengumumkan bahawa Idris dan Nur Azman masing-masing mewakili parti PKR dan Amanah yang akan bertanding bagi kursi asahan dan Pantai Kundo. Jika DAP betul-betul anti dengan politik katak dan ingin memutuskan hubungan dengan ahli politik katak ini, maka DAP harus mengakui bahawa mereka tidak berkuasa dalam PH kerana apa yang diputuskan oleh Anwar tidak dibuat secara konsensus atau sepakat, atau sebenarnya DAP tahu perkara tersebut tapi pura-pura ataupun bersandiwara buat tak tahu bagi menunjukkan yang mereka kononnya benar-benar anti budaya 24 parti. Inilah sifat hipokrit DAP. Itu dalam versi bahasa Malaysia lah. Saya teruskan dalam bahasa Mandarin. 对，当今天我们是要呼吁所有马六甲的选民啊，来这个终结青蛙政治。终结青蛙政治呢，它的开始就由马六甲所有选民开始。西蒙讲一套做一套，一直以来都高喊反跳槽和反青蛙政治，但是呢，他却在有利于自己的时候拥抱青蛙，甚至勾结青蛙政治呢，推翻马六甲州政府，导致我们在疫情期间呢被迫进行州选举。我们呼吁马六甲的同胞，在这一次的州选呢，用手上神圣的一票教训青蛙政治，更要惩罚跟青蛙政治勾结的西蒙，终结青蛙政治就从马六甲开始。西蒙主席安华日前宣布，西蒙接受2名导致州政府倒台的叛变议员，并将在来临的州选里呢，以西蒙的旗帜下竞选。其中包括了Idris Harun上阵公正党的阿萨汗，还有Nur Azman的上阵诚信党的这个班代昆路。西蒙的这一个决定呢，不止自我打脸，他也彻底推翻自己之前口口声声高喊的反跳槽文化、反对青蛙政治，也是对马六甲选民最大的背叛。更重要的是，西蒙在疫情尚未平复之际，勾结青蛙政治呢，推翻马六甲州政府，也凸显他们贪图前位，置马六甲人民健康与生命不顾。在一次次的马六甲政变中，安华带领西蒙上演了最无耻的一幕大戏，把双重标准发挥到淋漓尽致最高境界。在安华和西蒙的标准里头呢，如果该议员是从西蒙跳槽至别党，那么就不会痛骂，被挂上背叛人民、背叛民主的青蛙政治罪名。然而，如果是别党的议员呢，跳槽到西蒙，西蒙不只会极力的为他们漂白辩护，还把他们当成是英雄来欢迎，甚至还有机会代表西蒙上阵。
虽然行动党一直试图划清界限，但他们始终摆脱不了西蒙接纳青蛙的责任，因为这些青蛙议员呢，都是披着西蒙旗帜上阵，而行动党同样也是以西蒙的旗帜上阵。简单来说，行动党就是与青蛙同在，这是行动党呢想逃避呢也逃不了的事实。整个演变是在10月4号开始。当时西蒙勾结4名州议员，Idris Harun、Nur Azman、土团的 Nur Afendi， 还有无党籍的这个 Nur Rizan， 以撤回对加州首长苏莱曼的支持。苏莱曼就被迫与这个州元首会面，之后取得州元首敦阿利批准解散州议会，导致马六甲被迫在11月20日举行州选。之后的10月18日，西蒙主席安华到马六甲一家酒店，与加州行动党主席郑国球、谢守清、刘志良、郭子仪等人一起，以英雄式的欢迎4位出走的州议员。10月30日，安华公开承认4名州议员是见了西蒙领袖后才撤回对加州首长的支持，导致马六甲州政府垮台。11月6日，安华正式宣布Idris Harun 和 Nur Azman 分别代表公正党和诚信党，在阿萨汗和班代昆路一起上阵。因此，如果行动党企图继续的与青蛙撇清关系呢，那么他们不是承认行动党在西蒙里头当家不当权呢，一直被安华蒙在鼓里呢，不然就是明明知道，现在却假惺惺的想撇清关系，彰显出行动党非常虚伪的一面。谢谢大家。Inilah apa yang kita nak kongsi dengan warga media pada pagi ini. So saya terbuka lah. Kalau kiranya ada apa persoalan yang ingin diperdengarkan,另外有什么针对这个青蛙跳槽的dari mana? Saya Syanika dari Bernama. Mungkin dengan apa yang berlaku ni, MCA nak satu strategi kan untuk hadapi orang yang melompat pagar sendiri kan. Mungkin dalam PRN ada macam mana dengan strategi yang akan digunakan oleh MCA dalam nak menebusi benteng DAP ini dan sekaligus untuk menghalang kes-kes lompat parti ini juga. Kalau dilihat adun-adun MCA maupun ahli-ahli parlimen MCA selama ini, kami merupakan sebuah parti yang bermaruah. Ahli-ahli parti juga wakil rakyat, kita tak lompat ke sini ke sana. Kita berkeyakinan pada calon-calon yang kita kedengarkan lah. Pada masa yang sama juga, Presiden akan pastikan calon yang dipilih itu memang boleh beri kepercayaan lah. Selain itu juga MCA telah berbincang dan juga telah menggariskan untuk bersama-sama dengan rakan seperjuangan, iaitu Akta Anti Hopping lah, telah kita memperhalusi. Kita yakin sekiranya dapat menangi PRN mahu PRU akan datang, maka kita akan bergerak bersama untuk supaya yang cadangan ini dapat diterima dan dibawa ke DUN dan juga Parlimen. Sebenarnya cara terbaik ialah untuk menang dalam pilihan raya ini. So chances tu macam mana? Chances tu kita cuma ingin menyerulah supaya pengundi-pengundi yang berlaku memberi mandat, memberi peluang pada MCA untuk memenangi
kerusi-kerusi yang kami tanding lah. Kalau bila menang je, barulah kami dapat melakukan sesuatu. Tapi yang dikatakan chances tu bukan dalam sidang ni lah. Pada sidang media ni saya cuma ingin sentuh tentang si kata lupa tu. Saya faham, tapi sebab kalau dengan chances untuk kita menang tu saja yang boleh halang perkara-perkara ini yang dilakukan gitu kan. Itulah kira kata. Yelah, kita nak bagi tahu rakyat Melaka lah apa muka sebenar, warna sebenar Pakatan Harapan, termasuk DAP yang kuat bersandiwara lah. Maka guna pakai peluang emas ni untuk menghukum mereka dengan undi yang ada dalam tangan tu. Datuk, slogan BN kali ini kestabilan demi kemakmuran. Apa yang maksudkan kestabilan? Kalau kita lihat selepas Pakatan Harapan ambil alih, itu pada 10 hari bulan Mei 2018 sehingga berlakunya pergelutan lah dalaman mereka yang menyebabkan mereka tumbang tu, apa yang mereka lakukan? Mereka cuma sibuk dengan siapa dah jadi Perdana Menteri kan, Anwar dengan Mahathir, Dr. Mahathir. So mereka ketepikan kepentingan, ketepikan kebajikan rakyat. Pada waktu itu saya ingat bukan saya saja, bukan kawan-kawan kat depan ni, rakan-rakan sekalian pun dapat merasai kesengsaraan tu. So maka kita perlukan satu politik yang stabil lah. Politik yang stabil, politik yang kuat dengan mandat yang kuat, baru kita boleh membawa lebih banyak lagi pelaburan. Bila sama ada pelaburan dalam negeri ataupun pelaburan luar negeri, kalau dia nak datang buat pilihan negara mana lah yang dia nak melabur, dia akan pilih sebuah negara maupun negeri yang stabil politik dia. Disebabkan politik yang stabil tu, barulah yang kerajaan tu, yang polisi dasar yang dibuat tu dikukuh. Dia kalau tidak, dia akan berganti-ganti lah, bertukar-tukar. Dia akan flip-flop. Kalau flip-flop tu, orang tak yakin lah. Kalau tak yakin, pelabur tak akan datang. So bilanya ada pelaburan, stabilan politik, bilanya ada pelaburan, barulah kita boleh bawa kemakmuran. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain. Polisi lah, polisi yang boleh meyakinkan. Dia kalau tidak, macam dulu lah, bila Anwar kata yang ni, Mahathir kata yang lain, Mahathir kata ni, Anwar kata yang lain. So dia flip-flop lah. Orang tak yakin, mana orang datang. Yang datang tu bukan dia bawa 1 juta, 2 juta. Mungkin dia bawa 1 bilion, 2 bilion, 10 bilion. Takkan dia hari ni datang kan, kita kasih polisi A, lepas hari 2 hari kan dia tumbang kan, dia tukar polisi B. Sengsara lah dia. Maka kita nakkan satu politik yang stabil. Politik yang stabil juga dalam negeri ni, kita boleh membuat polisi yang stabil untuk membawa lebih banyak lagi lah faedah-faedah, kebajikan-kebajikan kepada rakyat. Kalau tidak memang susah lah. Kita tengok yang 22 bulan tu sehingga kini lah, dalam 3 tahun kita bertukar 3 Perdana Menteri. Bertukar Perdana Menteri bermaksudnya ketidakstabilan politik lah. So apa terjadi? Cara menangani COVID pun, kalau waktu PN dengan BN ataupun PN, dia berlanan juga. So maka kita nakkan satu politik yang stabil, yang mampu membuat satu dasar dan polisi, tak kira ekonomi, kebudayaan, ya, ataupun agama ke, semua aspek yang dapat meyakinkan rakyat. Betul, calon PN kali ini 86% itu baru anak muda. PNC mungkin
lihat keadaan macam mana. Adakah ini satu gamble bagi BN ataupun satu perubahan yang berlaku dalam BN bagi memberi peluang, memberi harapan kepada rakyat berlaku. Ya, masa berubah. So era sekarang ni macam era orang muda. Orang muda dia daripada jumlah pengundi dia merangkumi lebih kurang lebih daripada 400 lah. So merupakan satu sejumlah yang dapat memainkan peranan penting untuk menentukan siapa yang menang. So, sebab tu parti tu dia kena selasi lah dengan pergerakan semasa, selasi dengan zaman sekarang. Dan selasi tu maka kita sedia mendengar suara-suara orang muda. Itu sebabnya kita MCA juga, calon-calon kita yang umur yang paling besar tu, kalau kali tua tu bagus lah, umur paling besar pun 53 je. Ada yang paling muda tu 29. Daripada selain muda, dia juga gadis lah orang kata lah. So gadis tu maka dia lebih dapat merapatkan diri dengan orang muda. Secara itulah. So dia ni membuktikan bukan BN je, MCA sama-sama kita cuba yang terbaik untuk merapatkan diri dengan golongan muda. Dan kita yakinlah dengan usaha seperti ini kita dapat menarik sokongan golongan muda. Sebagai test ground untuk menghadapi UNI 18, adakah itu? UNI 18 PRN menangkan sebagai test ground sebelum menghadapi UNI 18. Betul lah. Kita akan cuba sedaya yang terbaik merapatkan diri dengan golongan muda. So sekiranya mandat diberi, dan padahal saya menyuruh juga orang muda bagi sokongan pada BN yang 80% lebih 80% bukan bagi calon-calon yang muda. Bila mereka dipilih, maka dia berkelayakan lah dengan status sebagai adun yang dapat merapatkan diri, mendekati golongan muda dengan secara lebih efektif. Maka pada waktu itu suara-suara orang muda akan dibawa ke Dewan Undang Negeri. Itu yang terbaik. Datuk, boleh tanya kali ini MCA target berapa kerusi boleh menang kali ini, dan apakah strategi untuk MCA untuk menang calon yang lain seperti calon DAP dan calon gerakan pada kali ini? Terima kasih Datuk. Kita tanding setiap kawasan dengan hasrat, dengan mission untuk menang. Tapi setakat ni yang dikatakan berapa chancesnya, peluangnya kita faham sebelum penamaan calon dengan selepas penamaan calon, begitu juga dalam tempoh 10 hari ini dia akan berubah lah. So setiap hari kami akan cuba yang terbaik untuk menangani ataupun mengatasi setiap cabaran atau masalah dihadapi lah. Cuma ya kalau dikatakan strategi ni, kalau saya cakap satu buka ni, dia tak jadi strategi dia lah. Strategi tu dia rahsia lah. Tapi ada cara kita. Salah satunya, kita yang penting hari ini kita nak menyeru supaya rakyat Melaka menggunakan kebijaksanaan yang ada, lihat dengan baik-baik apa sebenarnya Pakatan Harapan. Begitu juga DAP yang kuat bersandiwara dari dulu, kini, dan saya yakin akan datang sama juga dan selama-lamanya. Ingat tu je lah untuk pagi ni. Ada acara lain lagi. Cukuplah untuk pagi ni. Boleh? Terima kasih. Okey. Jaga diri. Ya.